Yang sihat, kita harus tahu menggunakan persekitaran yang ada semasa kita beraktiviti dan beriadah. Dan bila kita beriadah, pastikan kita menjaga keselamatan supaya kita dapat jauhi dari kemalangan dan kecederaan. Jadi, pastikan kita sentiasa peka terhadap segala aktiviti yang kita lakukan. Teruskan bersama saya, Nazrul Idrus dalam rancangan SSS Sehat Segar Seri. Kekuatan dan kesihatan tubuh badan banyak bergantung pada amalan gaya hidup kita, terutamanya dari aspek kehidupan sihat. Banyak cara dan kaedah boleh dilakukan demi menjaga kesihatan. Apa pula selebriti kita lakukan dalam gaya hidup sihat mereka? Saksikan segmen Ikon Sihat. I memang sejak budak-budak lagi, kita orang dah biasa exercise. Selalu macam kalau kat sini selalu berenang, pergi swimming pool ke, masa dekat Switzerland selalu pergi mountain walking kan, benda macam tu. So daripada I dah biasa, tapi sekarang pun dulu I buat pasal I memang minat. Kita orang suka sangat buat benda macam tu. Tapi sekarang lebih penting pasal umur. Kita bila when we are not young anymore, kita kena, well I'm still young, tapi kita kena jaga everything from our bones, kita punya energy. Kalau kita tak exercise, energy kita turun. Then apa kita makan, we put on weight very easily kan. So kita kena jaga this balance. So what I do is I buat benda-benda yang different. I tak selalu I tak suka sangat pergi gym. Pasal I find it monotonous, selalu the same thing kan. So I swim, I go for walks, I jog, I come to Lake Garden and do exercise. I have a personal trainer, so dia jaga apa yang I perlu buat dan kita buat variety lah of exercise. Dulu kan diorang kata kita kena exercise macam 3 kali seminggu cukup, 20 minit. Tapi sekarang memang diorang dah buat research semua memang dah tukar. Kita kena buat some kind of exercise every day. Tak perlu yang intense sangat. Tapi kalau kita pergi jalan pun like 45 minutes in the morning ke petang something like that, every day kita kena buat something. Kalau kita macam exercise 30 minit atau 45 minit satu hari atau setiap hari, kalau kita kirakan dalam seminggu lebih kira 6 atau 7 jam dalam satu minggu, takkan kita tak boleh dapat macam 6 to 7 hours satu minggu untuk exercise. So gunalah separuh daripada masa tu untuk bersenam atau exercise, pergi jalan dekat sekeliling rumah, sekeliling area mana kita orang duduk. That's enough. Kita boleh buat exercise macam tu. Tak payah pergi yang complicated punya lah. Kita kena ada macam balance life tau. So balance life tu bukan saja kita kena kerja, kita kena pergi sekolah atau belajar, ada education semua, tapi badan kita pun kita kena jaga. Fikiran kita kena jaga. So we have to have a balance. So kita tak boleh skip satu. Kata yang ni exercise tak payah. Pasal benda tu is part and parcel dengan balance kehidupan kita. I think memang kalau you buat exercise regularly, everything helps tau. You punya circulation, you punya digestion, your skin, semua you dapat berpeluh. It's good because the skin is an organ. So air tu dapat, all the toxin dapat keluar. And then bila you exercise pun you minum lebih, you makan kurang. Kalau you exercise kan tak perlu makan banyak. Kalau I tak exercise for 1 or 2 weeks, I selalu nak makan. Tapi bila exercise tu makan bila lapar. Concentration, focus, everything gets better. So we still maintain the sharpness because a lot of people kalau tak buat, after diorang pergi sekolah, they do university, they're very active. Diorang ada education, diorang buat all sorts of activities. Lepas tu dia start kerja, duduk dekat desk dengan komputer, tak buat benda lain. So everything slows down tau. So kita kena maintain tu. Lebih, the older we get or the more matured we get, we have to change kita punya style tu.
makan semua. I tak ada diet. Tapi kalaulah I nak makan nasi lemak, let's say I makan nasi lemak this morning, takkan I nak makan nasi lemak every day, So once a week lah, maybe once every 2 weeks. So I tak ada pantang, tak ada apa-apa. I makan semua tapi kita kena in moderation. Advice saya untuk amalan gaya hidup sihat, kita kena menimbangkan antara mental, fizikal, cara kita makan dan cara gaya hidup kita. Dan untuk saya pilih bersenam dan juga makan betul. Ini bukan yang paling healthy, tapi untuk local food, saya rasa thosai lah yang paling healthy. Kenapa? Sebab dia dibuat dengan beras dan dia kurang sikit dia punya fat, dia tak ada minyak banyak. And then I suka dal sebab biji dal tu is protein dan dia dua-dua vegetarian, so it's easy to digest dan it's not too heavy lah kalau nak makan ni. So I like eating thosai. Diet tu kalau kita berhenti diet, nanti kalau kita start diet lepas tu kita berhenti, nanti badan tu dia pulang balik ke cara dia punya state dulu. So kita kena cari cara untuk makan dan senam yang kita boleh selalu follow. Jangan buat diet and then buat diet macam 2 bulan lepas tu berhenti and everything, jadi it's not very good for the body. My advice, kalau boleh makan portion dia kecil-kecil dan makan lebih bukan saja 3 kali sehari tapi lebih daripada itu. Kalau boleh makan 4-5 kali dalam satu hari lebih elok. Tapi portion dia kecil dan kena tambah vegetables dan buah, sayur dengan buah, dan kurang makan macam daging-daging. Boleh makanlah sikit macam ikan ke ayam, tapi daging merah tu kurang sikit, dan juga kurang makan benda macam roti atau tepung gandum, benda macam tu. That's my advice lah. Dengan amalan pemakanan yang sihat dan senaman yang bersistem, kekuatan otot dan tulang boleh ditingkatkan. Dan dalam keadaan dunia perubatan ortopedik masa kini, pelbagai cara dan kaedah ada untuk memulihkan pesakit dari kecederaan. Masalah ortopedik melibatkan sistem otot dan skeletal. Sistem ini terdiri daripada tulang, sendi dan otot yang berfungsi di bawah kawalan otak manusia. Kebanyakan masalah ortopedik adalah bersifat sementara dan hanyalah sebahagian dari proses pembesaran. Bagaimanapun, ada masalah ortopedik yang perlu dirawat segera. Ortopedik ni adalah satu bidang dalam bidang perubatan di mana pakar dia adalah pakar dalam bidang tulang dan sendi. Jadi segala penyakit tulang dan penyakit sendi, pakar tersebut dipanggil ortopedik. Sendi-sendi manusia terdapat di tulang belakang dan bahagian lain tubuh seperti bahu, siku, pergelangan tangan, punggung, lutut, buku lali dan sendi jari kaki serta tangan. Tulang kita ada banyak jenis daripada kepala sampai ke kaki lah. Yeah? And then tiap-tiap tulang ada berbagai saiz, jenis, and then setiap tulang ini ada yang bulat, ada yang panjang, dan setiap tulang tersebut juga disokong oleh otot-otot untuk menggerakkan tulang tersebut. Itu sebab kita dapat bergerak. Jadi tulang itu lebih kurang 200 lebih dalam badan kita. Dan setiap bahagian daripada tulang tersebut kecuali kepala adalah di bidang ortopedik. Sendi terbentuk apabila 2 atau lebih tulang bertemu dan ianya berfungsi untuk melicinkan pergerakan. Sakit sendi terjadi di kalangan semua lapisan umur. Kebanyakan kesakitan itu mungkin berpunca dari lapisan tisu luaran, otot, ligamen, sendi atau pangkal saraf.
Kes gout ni basically disebabkan oleh kandungan garam uric acid dia berlebihan dan beliau boleh mendapatkan sakit yang sangat teruk. Jadi garam uric acid ni bila dia melekat sini akan menyebabkan kesakitan yang amat sangat. Ya, jadi macam permukaan semua ni dipenuhi oleh gout. Jadi itu yang menyebabkan dia tak boleh jalan. Penyembuhan dia, saya terpaksa membersihkan semua permukaan ni daripada garam uric acid itu. Ya, supaya memudahkan beliau untuk berjalan semula. InsyaAllah biasanya dalam sebulan 2 lepas tu dia boleh elok. Tulang jarang menyebabkan kesakitan. Contohnya, gout iaitu disebabkan oleh kandungan asid urik yang tinggi di dalam darah. Kepekatan asid urik yang tinggi menyebabkan terbentuknya kristal yang terkumpul di bahagian sendi. Ini adalah lutut yang normal. Ya. Dan bila lutut normal, kadang-kadang di dalamnya ni ada kehausan. Ya. Bila dalam kehausan, mana struktur yang ini, struktur ligamen semuanya telah rosak. Dan yang licin ini semua juga telah rosak. Ya, jadi bila telah rosak, maknanya terpaksa menggantikannya dengan yang bukan original. Dia akan berbentuk seperti demikian. Yang atas gantikan dengan material dia, and then yang bawah yang gantikan dengan plastik dan material juga. Ya, berupa sedemikian. Akan pasangkan macam tu. Yang ini pasangkan sedemikian. Ya. Pasangkan macam ni, pengganti sendi yang dari plastik. Dan dengan cara macam ini, mana pesakit tersebut akan menghilangkan sakit yang dialaminya sebelum ni, dan keadaan sendinya akan berdiri lurus balik seperti asal. Dan dia boleh bengkok macam tu. Cuma kalau kita buat macam ni, kita tak bolehlah duduk macam antara dua sujud. Ya. Jadi kalau kita yang kaum muslim, kita boleh sembahyang duduk. Ya, itu yang paling penting. Dan dia sebenarnya boleh duduk bersida dekat bawah. Pembedahan sendi juga disyorkan apabila sendi tidak ada pada posisi sepatutnya atau menjadi cacat disebabkan keradangan berpanjangan. Apabila keadaan ini berlaku, bahagian sendi terbabit berasa sakit dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Dalam kes begini, pembedahan disyorkan bagi mengatasi masalah kesihatan dan membolehkan sendi yang diserang berfungsi lebih baik. Pembedahan ganti sendi pinggul. Jadi seperti berikut, ya. Ini contoh dia. Yang ini adalah titanium, yang ini yang plastik. Tapi lebih kurang macam ni. Jadi beliau boleh membuat pergerakan seperti biasa. Kikis sendi sebelah atas, lekatkan dengan sejenis alas yang daripada seramik. Dan yang di bawahnya dengan sejenis alat yang daripada titanium, dan kepalanya yang ini dari jenis seramik juga. Tapi ini adalah metal. Ya, yang ini seramik dan lekatkan seperti demikian. Ya, dan beliau boleh berjalan seperti biasa, insya-Allah dalam masa 2 bulan. Setiap pesakit juga akan menjalani pelbagai kaedah rawatan dan terapi selepas pembedahan. Selepas rawatan pembedahan tadi, beliau memerlukan rawatan terapi. Ya, tapi dalam masa 2-3 hari ini dia kena rehat dulu di katil. Lusa saya akan suruh beliau untuk berjalan dengan menggunakan tongkat, ya. And then selama lebih kurang 1 bulan, dan selepas tu dengan menggunakan tongkat tapi yang bukan 100%, dan yang selepas bulan yang kedua beliau boleh jalan semula tanpa apa-apa. Kebanyakan penyakit tulang belakang ni adalah yang biasanya adalah disakit namanya slip disc. Ya, tergelincir tulang disc. Ya. Dan itu quite common actually. Jadi biasanya saya kalau dalam klinik saya tu every day adalah 1-2 new case yang dipanggil slip disc. Ya. Jadi bila saya sebut perkataan slip disc ni senang dipahamkan. Ya. So jadi kebanyakan orang dia dapat mengalami ini, sama ada kecil atau besar bergantung. Kadang-kadang ada yang sampai tak boleh jalan pun disebabkan oleh slip disc. Ya, jadi biasanya kalau slip disc ni kalau di peringkat awal kita boleh rawat dia dengan secara makan ubat saja, rehat,
dan fisioterapi. Tapi kalau sudah terlampau teruk sekali dan menyebabkan tulang belakang tersebut tersumbat, dan beliau terpaksa menjalankan pembedahan untuk mengeluarkan sumbatan tersebut dengan cara keluarkan saja, ataupun kita terpaksa meletakkan sesuatu implan ataupun besi di bahagian belakang untuk menstabilkannya. Ya, dan ini adalah quite common procedures yang kita lakukan.